Okey, Saudara Peter membentangkan 5 manifesto Saudara Peter dalam dalam calon apa ini yang Peter pertengahkan. So dalam boleh Saudara Peter terangkan 5 manifesto yang Saudara Peter bawa dalam kempen PRN ke-17 ni untuk N26 Mayog. Ya, terima kasih. Mungkin saudara merujuk pada teras manifesto ya. Oke, seperti mana yang saudara sudah lihat mungkin manifesto yang telah saya edarkan, memang ada 5 teras. Yang pertama sekali ialah keadilan sosial dan hak pelembagaan. Yang keduanya adalah hak anak negeri. Yang ketiga infrastruktur. Dan keempat, wakil rakyat sebenar, bukan wakil parti. Dan mita tabang. Oke, baik, pertama sekali kita mengupas secara ringkas, sebab sebenarnya para pengundi ini boleh melihat di Facebook saya edarkan ataupun kongsikan saya punya manifesto dan ada link dan ada juga dia punya QR code kalau yang hard copy itu yang saya edarkan boleh melihat secara terperinci lah. Tapi bagi tujuan perkongsian melalui rekaman ataupun soal jawab pada hari ini saya akan coba kupas secara ringkas. Oke, bagi teras pertama yaitu keadilan sosial dan hak pelembagaan, yaitu memperjuangkan keadilan sosioekonomi dan hak perlembagaan untuk rakyat Moyog yang berbilang kaum, agama dan latar belakang. Oke, seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita ini hidup bermasyarakat dan kita ini hidup berpandukan kepada undang-undang demi untuk kesejahteraan dan keselamatan semua dan keadilan semua, keharmonian. So, sudah tentulah segala apa yang kita buat kita kena merujuk kepada undang-undang yang kita ada dalam apa sekalipun yang kita buat, seperti untuk meningkatkan sosioekonomi, hak-hak dari segi sosioekonomi, pelajaran, kesehatan dan sebagainya. Oke? Dan seperti yang kita tahu, kita ini kerajaan sudah lama wujud. Okay. Kerajaan Malaysia ataupun kerajaan Sabah ini bersama-sama dengan Malaysia telah wujud sejak 16 September 1963. Dan dari waktu itulah kita sudah berkerajaan sendiri, kita ada jentera-jentera kerajaan untuk melaksanakan tanggung jawab kerajaan. Misalnya di daerah Moyog ini kita ada JKR, kita ada Balai Polis, PDRM, kita ada Bomba, kita ada klinik kesehatan, kita ada DID, kita ada segala-galanya. Ini semua jentera-jentera kerajaan yang diterajui oleh pakar-pakar yang terpilih untuk melaksanakan fungsi masing-masing. Jadi, apa peranan seorang wakil rakyat? Apabila jentera kerajaan ini sudah sedia ada. Nah, bagi saya peranan seorang wakil rakyat ialah dia menjadi jembatan ataupun penghubung di antara rakyat yang beliau wakili dengan jentera-jentera kerajaan tadi. Oke, dia ada two way. Dia wakil rakyat ini juga perlu bekerja sama dengan jentera-jentera atau pegawai-pegawai kerajaan yang menjalankan tanggung jawab mereka di kawasan mereka. Jadi wakil rakyat juga perlu mendengar keluhan, keperluan dan sebagainya daripada rakyat yang beliau wakili. Jadi dia jadi middleman. Jadi dengan itu wakil rakyat ini boleh berbincang bersama-sama dengan pegawai-pegawai kerajaan tadi untuk mencapai matlamat ataupun mencapai objektif sesuatu projek ataupun apa-apa keperluan rakyat di kawasan yang beliau wakili. Dan sekiranya rancangan-rancangan itu menghadapi masalah ataupun orang cakap ialah menghadapi kekangan, kita perlu
membuat sesuatu konsensus, mungkin bersama-sama dengan rakyat dan juga pegawai-pegawai kerajaan itu ataupun pihak kerajaan, supaya masalah itu ataupun apa-apa yang kita perlu buat itu semua kita paham, kita sedar, kita sama-sama bersetuju, seperti mana yang kita amalkan sekarang ini. Kita perlulah mengamalkan FPIC. Sekiranya kerajaan membuat sesuatu dasar ataupun mengubah sesuatu undang-undang, kita perlu ada mendapat persetujuan daripada pihak awam. Kita akan adakan ini, perlu adakan ini. Begitu juga dengan pembangunan dan sebagainya. Manakala hak anak negeri yang kedua, teras kedua nih, hak anak negeri ini, apa yang saya lihat selama ini macam seolah-olah perkara ini kita lupa ataupun tidak kita sadari bahwa sebenarnya di dalam pelembagaan persekutuan di bawah perkara 153 dan juga di bawah perkara 41 perlembagaan negeri, dia telah meletakkan bahwa adalah menjadi tanggung jawab yang di Pertuan Agung, yaitu Kerajaan Malaysia, dan juga kalau Sabah menjadi tanggung jawab Tuan Yang Terutama Negeri yang di Pertuan Negeri untuk memelihara hak-hak anak negeri, di Sabah. Jadi saya lihat perkara ini daripada pemerhatian saya sendiri macam ada ketinggalan sedikit. Jadi saya akan coba membantu ataupun memberi suntikan agar peruntukan perkara-perkara tadi tidak sia-sia. Ya. Dan